Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucap kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Zukri dan juga kepada pengurusi Gemah Nur Iman Puan Hajar Rosniyati Mansur dan juga kepada semua jemaah Gemah Nur Iman yang berada di dalam kuliah Gemah Nur Iman untuk kuliah asar pada petang ini. Syukur Alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat bersama-sama lagi dalam kuliah pada petang ini untuk berkongsi ilmu dengan yang berbahagia Ustaz Zukri. Bagi memberkati majlis terlebih dahulu, marilah kita mulakan kuliah petang ini dengan bacaan umul kitab yang akan dipimpin oleh yang berbahagia Ustaz. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Semoga perkongsian ilmu kita pada petang ini adalah bermanfaat dan barakah, dan saya serahkan majlis ini kepada yang berbahagia Ustaz untuk memulakan kuliah dengan bacaan doa dan seterusnya memulakan kuliah petang ini. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, terima kasih kepada moderator kita pada petang ini. Dah lama tak mendengar suara bonda Masroha yang dengan gelarannya Ratu Roela. Mudah-mudahan diberikan kesihatan yang baik untuk bonda Masroha sembuh daripada demamnya insya-Allah. Dan juga buat pengerusi bonda Rosniyati, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kesihatan, dan juga seluruh sah pentadbiran Gemah Nur Iman, mudah-mudahan Allah kurniakan rahmat dan juga kasih sayangnya dan diberikan segala keinginan hajat, dan mudah-mudahan semua di antara kita pada petang ini tergolong dalam golongan ahli syurga insya-Allah. Baik, sebelum kita memulakan perkongsian kita pada muka surat 225 berkaitan dengan nota kaki memiliki harta bukan dicela secara mutlak. Okey, sebelum saya teruskan, agak berita yang agak menyedihkanlah buat kita, sebab dimaklumkan di Gaza ataupun di Palestin telah tamat genjatan senjata, dan hari ini sahaja selama 2 jam 14 orang telah syahid kerana Israel telah melakukan serangan ke atas Palestin setelah berakhir saja genjatan senjata. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha berkuasa di atas setiap sesuatu makhluk dan setiap apa yang berada di atas muka bumi ini, ya Allah. Kau selamatkan kami, ya Allah. Selamatkanlah saudara-saudara kami, ya Allah. Bantulah mereka memerangi Zionis Israel, laknatullah, ya Allah. Berikan kemenangan kepada mereka, ya Allah. Jauhkanlah, ya Allah, mereka-mereka yang tidak berdosa mati. Jauhkanlah, ya Allah, mereka-mereka yang tidak berdosa, ya Allah. Menimpa nasib yang seperti ini kan mohon padamu, ya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kami di Palestin. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okay, baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini kita teruskan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita masuk lagi pada 225. Ini kitab cetakan saya lah. Memiliki harta bukan dicela secara mutlak. Bukan dicela secara mutlak. Maknanya dalam memiliki harta tak menjadi masalah. Yang menjadi masalahnya memiliki harta sampai melalaikan seseorang daripada ibadah. Ketahuilah harta bukanlah dicela secara mutlak.
tetapi ia dicela jika ia melalaikan seseorang daripada ibadah. Dicela. Makna di sini jelas pun rahmati Allah. Kalau kita nak kaya tak salah, kalau kita nak berharta tak salah. Tetapi yang salah dengan harta tu menyebabkan kita lalai daripada ibadah, lalai daripada mengingati Allah. Itu adalah satu kesalahan yang besar. Sebab tu harta bukan dilarang untuk kita ada. Cuma tengok bagaimana pengolahan kita ataupun penggunaan kita kepada harta. Kita banyak harta. Macam sebelum kuliah, baru-baru ni pada hari Jumaat minggu lepas, kita sebut bahawasanya ada yang menyebut seperti contoh Kekanda Azrina, dia kata hartanya adalah buku-buku kat belakang. Tu harta lah tu. Alhamdulillah. Macam saya, harta saya adalah harta macam buku, banyak harta yang ada. Maka itu kita punya. Tapi yang dimasukkan ini adalah kekayaan. Contoh ada orang tu gaji sampai 15,000. Tu kira kaya ni. Kalau gaji sekarang pun kalau kita rasa 4-5 ribu kaya dah. Tapi 4-5 ribu tu tak cukup kalau anak 4-5 orang. Kan? Nak makan apa? Kan? Tu tak cukup. 4-5 ribu tu tak cukup kalau tak ada hutang je. Kalau ada hutang memang tak cukup. Maka di sini kita perlu cari jalan untuk jadi orang kaya. Bukan sebab untuk sombong. Bukan sebab untuk ujub. Bukan sebab untuk riak. Tetapi untuk bantu orang Islam kita. Itu saja. Kalau kita semua miskin, susah juga. Kalau kita semua tak ada harta, macam mana tuan-tuan? Takut dipijak-pijak kepala kita. Sebab tu kena kaya. Kaya tu bukan bermaksud untuk sombong. Kaya itu untuk memberi. Kaya itu lebih banyak mensyukuri. Itu bagus kaya gitu. Jadi kalau kaya kita semakin sombong takbur, na'udzubillah min zalik. Tengok, pada hadis di bawah itu, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahramu bnu adama wa tabqa min husnatanil khirs wal amal. Jika manusia berada di usia senja. Senja ni bahasa orang kita dah nak tutup lah. Kata orang usia senja ni kubur kata mari, rumah kata pergi, kubur kata mari. Tak tahulah. Macam saya bukan senja. Saya masih lagi tengah hari. Morning lagi. Tapi yang dalam ni tak pastilah ada yang senja ke tidak. Wallahualam. Mudah-mudahan semua sentiasa morning daripada senja. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Senja ni bahasa kita tua lah. Tetapi dalam kematian tidak ada usia senja. Bila-bila boleh mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Okay? Yahramu bnu Adam wa tabqa min husnatanil khirs wal amal. Ada dua perkara yang tinggal. Jika manusia berada di usia senja, ada dua perkara yang tinggal, iaitu sifat tamak dan banyak angan-angan. Maksud di sini apa tuan-tuan? Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dah ada benda-benda yang bila kita dah meningkat usia, ada dua perkara yang tinggal, sifat tamak dan banyak angan-angan. Ayat ini menunjukkan kepada kita, bila dah berusia, dua perkara yang ada pada kita ni, kita kena jauhkanlah. Kita jangan sekali-kali mendekatkan. Yang pertama, sifat tamak. Tak pernah rasa cukup. Patut bila dah usia senja ni, orang kata dah lalui banyak kehidupan dah. Tak perlu ada sifat tamak. Dah melalui fasa dewasa, dah melalui fasa-fasa kehidupan, maka bukan waktu untuk kita mempunyai sifat tamak. Sifat tamak ni tak pernah rasa cukup. Sebahagian ulama' mentafsirkan, tak pernah rasa cukup. Ada yang kurang. Patutnya bila dah usia senja ni, tempat kita sebaik-baiknya adalah masjid, surau, majlis ilmu. Tak perlu lagi berlumba-lumba dengan kekayaan. Tidak perlu lagi berlumba-lumba untuk mencari pangkat dan jawatan. Sebab usia sudah senja. Senja ni tak perlu. Maknanya kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dengan banyak ibadah, dengan baca Quran. Saya dalam doa saya selalu sebut, ya Allah, kalau boleh aku nak panjang usia. Panjang usia satu hari tu, hanya waktu tu aku berikan padamu saja, ya Allah. Maksud apa? Bukan hari ni kita tak ada masa dengan Allah Ta'ala, kita ada. Cuma space kita terhad. Sebab kita ada anak-anak, kita ada keluarga,
kita ada yang perlu diasuh, ada yang perlu ditanya, ada yang perlu dijaga. Maka masa tu tak terlalu banyak. Satu hari kalau boleh kita nak, waktu subuh kita dekat masjid. Waktu zuhur kita dekat masjid. Waktu asar kita dekat masjid. Waktu maghrib kita pun ada kat masjid. Maknanya bila ada majlis ilmu kita boleh hadir. Bila ada program keagamaan kita boleh hadir. Mudah-mudahan hati kita tu diterangkan sebegitu. Itulah doa saya bila saya dah tua nanti. Kalau saya sampailah, kalau boleh nak sampai. Kalau umur 75 ke, alhamdulillah lah. Kalau Imam Mahdi tak turun lagi, kan? Kalau Imam Mahdi turun, memang tak sampailah. Dekatlah kita dengan kiamat. Nah, sebab tu dah usia-usia ni, jangan ada sifat tamak. Yang kedua, banyak angan-angan. Banyak angan-angan ni, seolah-olah dia masih ada usia yang panjang. Tak perlulah. Bila kita dah senja, contoh usia kita 50. Sebenarnya dalam Quran pun menekankan tentang usia 40. Maknanya 40 ni adalah satu usia yang perlu kita ada perbatasan tentang dunia. Kata ulama. Cukup dunia. Mungkin daripada usia kita dewasa sampai 40, hati kita masih terpahat dengan dunia. Tapi bila kita dah menjangkaui usia 40, hati kita tu perlu letak 80%. 80% pada akhirat, dunia 20%. Semakin kurang. Bila usia kita mengganjak ke 50, kita up 85. Bila usia kita mengganjak ke 55, kita up jadi 90. Bila usia kita 60 tahun, kita dah pencen, kita upkan jadi 95. Bila kita dah betul-betul pencen, kita upkan jadi 100, masa kita untuk agama sepenuhnya. Tetapi bukan mengabaikan keluarga. Itu paling penting. Ya? Jangan panjang angan-angan ni masuk dia, dah lah usia tua, tapi panjang macam seolah-olah dia ada usia yang panjang lagi. Tak. Kita ni adalah salah satu tanda. Sebelum ni kita akan belajar dalam kitab Alam Barzah, kata Jibril alaihissalam, antara tanda dekat kematian adalah usia yang tua. Maka usia yang tua tu adalah peringatan untuk kita menghampiri mati. Maka bersedialah bila mana usia kita dah tua. Jangan sibuk angan-angan, jangan sibuk nak memiliki, ataupun benda-benda yang kita tak patut fikir. Bila dah usia ni, kita nak tahu cara jalan balik pada Allah. Dr. Ahmad Fakhrazi, guru kami sebut, bila dah usia tua ni, kita adalah satu cara macam mana kita nak balik ke rumah asal kita. Ke tempat asal kita. Kita perlu ada strategi untuk balik ke tempat asal dalam keadaan yang terbaik. Bila usia telah mencapai senja ataupun tua. Lepas tu kita jangan cuba asyik-asyik mencari jalan ke travel saja. Kita jangan asyik nak bercuti saja. Kita nak cari satu jalan yang balik kepada Allah dalam keadaan kita sebaik-baik hamba. Ittaqullah. Menjadi orang yang bertakwa. Hari ini fasa-fasa berikut bila kita dah sampai usia. Tapi bukan salah kalau kita dah pencen, kita nak orang kata apa, healing. Ataupun we say a me time. Untuk kita bertravel, untuk kita bercuti. Macam. Kalau dah tua ni, nak tukar handbag baru boleh. Tapi pastikan dalam beg tu ada duit. Okay? Boleh nak? Kalau tak ada duit tu, tak payah tukar handbag barulah. Ataupun wallahu a'lamnya, kalau tak ada duit tu tak payahlah beli handbag dekat Danau Kota pun tak apa, RM10.50 dah tua. Nah, tak payah mahal-mahal nak beg Coach pakai. Lainlah Datuk Seri Vida. Dia duit banyak dekat. Wallahu a'lam. Jelah sebab nak cover tak ada duit tu, sebab tu bawa debit card. Wallahu a'lam. Okey. Baik, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tengok tuan-tuan dan rahmati Allah, keutamaan yang ditunjukkan para sahabat. Imam Al-Khatib Asy-Syarbani berkata dalam Mughni Al-Mumtash. Ini antara kitab masyhur juga. Kalau sesiapa yang nak mengaji kitab ni, bagus. Mughni Al-Muhtash. Para sahabat mendahulukan ibadah ke atas muamalat sebagai perhatian kepada perkara-perkara agama. Mendahulukan muamalat ke atas munakahat dan apa yang berkaitan dengannya kepada keperluan manusia yang sangat kepadanya. Mendahulukan munakahat ke atas jinayah kerana kedudukan lebih rendah daripada sudut keperluan, dan mengakhirkan jinayah kerana jarang terjadi berbanding dengan apa yang sebelumnya. Tengok,
ibadah keutamaan para sahabat. Kemudian muamalat. Muamalat ni berkaitan dengan ibadah kita, berkaitan jual beli. Halal haram, termasuk apa jua keadaan sistem. Dulu Nabi SAW, kalau kita tengok dulu kaedah, berbeza dengan kaedah sekarang. Tetapi still menggunakan kaedah Islam. Setelah ibadah, kemudian kepada muamalat. Kemudian selepas ke muamalat, ke atas munakahat. Munakahat ni lebih kepada cenderung perkahwinan. Nah, perkahwinan yang terjadi. Perkahwinan ni antara lafaz talak kinayah atau antara yang disebutkan di dalam agama. Kemudian, dan apa yang berkaitan dengannya, dengan keperluan maksud yang sangat kepadanya, muamalat antara cara kita berjual beli, akad jual beli, cara membeli, cara meminjam, cara memberi pinjaman. Itu semua berkaitan dengan muamalat. Kalau munakahat tentang perkahwinan. Tetapi urusan yang di atas sekali adalah ibadah. Ibadah ke atas muamalat, ke atas munakahat dan apa yang berkaitan kepada keperluan manusia yang sangat kepadanya. Mendahulukan munakahat ke atas jinayat. Jinayat ni adalah satu disebut dalam kitab fiqh jinayah tentang perkara-perkara yang terbabit dalam kes jenayah. Seperti hukuman-hukuman yang dilaksanakan bagi pelaku-pelaku dan pesalah-pesalah. Kalau dia mencuri, kalau dia orang kata apa? Dia berzina, kalau dia minum arak, kalau dia perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan jenayah. Kerana kedudukan jenayah ini diletakkan para sahabat paling bawah sekali kerana lebih rendah dari sudut keperluan dan mengakhirkan jenayah kerana jarang terjadinya berbanding dengan apa yang sebelumnya. Sebab ibadah adalah perbuatan harian. Muamalat juga adalah satu keperluan sebab dia melibatkan jual beli. Munakahat terjadi setiap hari. Setiap hari, setiap minggu mesti ada orang munakahat. Ada yang kahwin, ada yang cerai. Ada yang kahwin, ada yang kahwin lagi. Ada yang cerai saja. Itu sebab tu statistik penceraian pada 2022, 24 ribu lebih cerai orang Islam. 23 lagi tinggi. Kan? Ini antara kisahnya lah. Bab jinayah ini jarang berlaku. Bukan tak berlaku. Ada tetapi jarang. Sebab keutamaan tu disusun untuk kepada para sahabat. Wallahu a'lam. Baik. Daripada Sayyidina Amr bin Al-As berkata Rasulullah SAW bersabda, ni'mal malus salihul lil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang baik berada pada orang soleh. Riwayat Ahmad dan At-Tabrani dengan sanad sahihnya. Seseorang lebih tidak sepatutnya membanyakkan hartanya. Apa yang lebih utama ialah mengambil harta mengikut kadar yang cukup sahaja. Hadis ini berkaitan dengan Sayyidina Amr bin As sendiri yang telah menuliskan oleh Rasulullah tauhid yang mulia. Tengok pada ayat di atas, ni'mal malus salihu lil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang baik berada pada orang soleh. Orang soleh hartanya adalah ilmu. Jika Ustaz, kalau kat orang soleh ni dia apa? Dia tak kaya, tetapi dia ada ilmu. Ilmu tu mahal. Bukan ilmu dunia, tetapi ilmu akhirat. Sebab tu, kalau orang soleh datang meminang dan ditolak, itu adalah sesuatu fitnah yang besar. Sebab itu, antara kebaikan ataupun yang disebutkan oleh Nabi SAW, sebaik-baik harta yang baik berada pada orang soleh. Iaitu ilmu. Ilmu ni harta dunia, harta akhirat. Betul lah Kekanda Azrina menyebutkan satu sifatnya, Ustaz, buku-buku ni lah harta saya. Kerana orang soleh itu hartanya adalah ilmu. Contoh. Orang soleh ni kebanyakannya tidak akan meninggalkan harta yang banyak. Tetapi mereka meninggalkan ilmu. Ada orang yang soleh membuat buku. Ada orang yang soleh meninggalkan ilmu dengan membuat beberapa buah buku untuk menjadi rujukan. Itulah harta yang paling bernilai. Saat mati sekalipun, tetap menjadi rujukan. Tengok saja Al-Imam Ghazali rahmallahu ta'ala. Dan rahmati Allah. Kita tengok saja Imam Ghazali. Kita tengok Imam Nawawi. Kita tengok Imam At-Tirmizi. Mereka tidak meninggalkan harta.
tetapi ilmu mereka sampai sekarang menjadi rujukan, sampai sekarang menjadi perhatian, sampai dah beratus-ratus ribu tahun setahu saya, hampir ratusan tahun kitab Al-Azkar, kitab Mawata' kitab Imam Malik, kitab Imam Tirmizi, lupa, Syama'il Muhammadiyah, Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Banyak karangan-karangan kitab Imam Nawawi, Riyadus Salihin. Itu antara kitab-kitabnya yang telah tertulis sampai hari ini kita baca. Bayangkan bukan satu masjid, hampir 10 masjid, bukan hanya di area KL, termasuk di Perak, termasuk di Negeri Sembilan, termasuk di Johor. Kitab Riyadus Salihin, Hidayatus Salikin itu antara kitab yang masyhur. Bayangkan, itulah harta yang paling baik sekali, kerana saat mati terus mengalir pahalanya kepada mereka yang telah meninggal dunia. Harta rumah, ya, selagi diguna pakai. Kereta, ya, tetapi kereta ni akan menjadi besi buruk. Dia tak tekan lama. Rumah kita, ya, tapi anak-anak kita nak duduk ke? Takut-takut dijual. Tapi ilmu ni akan kekal bila disebarkan sampai bila-bila. Wallahu a'lam. Baik. Pada nota kaki 242, hadis ini berkaitan dengan Sayyidina Amru bin Al-As sendiri yang telah memeluk Islam dan dididik oleh Rasulullah SAW dengan tauhid yang murni. Rasulullah SAW tahu Amru terkenal dengan keberaniannya. Baginda berkata kepadanya, ini uridu an ab'athaka ala jaisin fayusallimakallahu wa yu'nimaka wa arghabu laka minal mali gha'batan salihatan. Sesungguhnya aku hendak mengutuskan kamu untuk berperang bersama pasukan muslimin. Semoga Allah menyelamatkan kamu, memberikan ghanimah. Ghanimah ni apa? Rampasan perang. Harta rampasan perang, dan aku berharap engkau mendapat harta yang baik. Harta yang baik kita tinggalkan anak yang soleh, rezeki yang sedekah jariah kita, dan ilmu bermanfaat. 3 ni adalah, tapi tak semua orang berkahwin ada rezeki anak. Tak semua orang mampu melakukan sedekah jariah. Tak semua orang mampu berkongsi ilmu yang bermanfaat. Itulah harta kita. Sebab tu kalau ada anak-anak, didiklah dengan sebaik-baiknya dengan agama. Kalau ada duit lebih sikit, buatlah sedekah jariah, wakaf Quran ke, wakaf telaga ke, apa-apa benda yang kita boleh wakaf. Kalau ada untuk kita nasihat, sampaikan ilmu, sampaikanlah ia supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Sayyidina Amru menjawab, wahai Rasulullah, aku masuk Islam bukan untuk mencari harta dan rahmat Allah, tetapi kerana aku mencintai agama ini dan menjadi salah seorang yang bersama tuan sahabatku. Rasulullah SAW menjawab kembali dengan kata baginda, ya Amru ni'mal malus salihu lil mar'is salih. Wahai Amru, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang saleh. Sekali tersebut adalah ilmu. Sahabat tak meninggalkan harta, tetapi sahabat meninggalkan kalam-kalam ataupun perkataan yang datang daripada Nabi SAW sampailah kepada kita. Ini satu ganjaran yang hebat. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu cari yang soleh-soleh. Tetapi kalau kata Ustaz, macam mana nak jumpa orang soleh? Orang tu tak mengaku soleh. Tiada orang yang boleh mengaku dirinya soleh. Tetapi saya mengakui bahawa diri saya comel. Itu saja. Saya tak mengakui diri saya soleh. Wallahu'alam. Ibu anda rahmati Allah. Admin jangan komen, ya. Kadang admin nak pergi, dia masuk campur orang. Jangan komen, ya. Mengakuinya. Sebab tak ada orang yang boleh, macam Kakak Nazrina katalah, saya sedang menuntut ilmu. Ya. Kita semua mana boleh kata orang tu soleh. Tetapi kalau orang tu kata kita soleh, pandangan orang bersangka baik terhadap kita soleh, kita sebut saja Alhamdulillah. Sebab tiada orang soleh yang mengaku dirinya soleh. Itu juga dengan seorang wali. Seorang wali juga tidak akan mengaku dia seorang wali. Cuma melihat kepada akhlak ibadahnya, cara bertuturannya, cara dia adab, cara keadaan dirinya,
menampakkan dia seorang yang saleh. Kan kalau kita tengok orang yang saleh ni, insya-Allah matanya terjaga. Sepertiga malam tetap bangun sekalipun penat macam mana. Sebab ini kelebihan orang yang saleh. Matanya terjaga, telinganya terjaga, mulutnya terjaga. Ustaz macam mana Ustaz soleh? Saya belum tentu soleh. Sebab mata saya ni kalau nampak orang, oi, hak terbuka. Susah nak kelip. Nah, tuan rahmat Allah. Hak dulu-dulu nampak Mira Filzah. Lagi kan? Susah nak kelip. Contoh. Jangan marah. Saya kata contoh. Nah, maknanya tak semua orang boleh mengaku dia soleh. Tapi mudah-mudahan besok kita balik kepada Allah dalam golongan orang yang soleh. Cuma antara amalan-amalan orang soleh yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, iaitu mereka itu menghidupkan pada sepertiga malam. Aku tidak mencintai orang yang soleh. Bukanlah orang yang soleh, tetapi aku mencintai orang-orang yang soleh. Kalamu Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Masya Allah. Tabarakallah. Supaya kalau kita bukanlah dari kalangan soleh, tapi aku mencintai orang-orang yang soleh, maka cinta terhadap orang yang soleh, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang mendapat syafaat daripada orang-orang yang soleh. InsyaAllah, tuan-tuan rahmati Allah. Kalau kata Ustaz Zukri ni soleh, wallahualam. Nak kata soleh tu belum pasti sebab nakal tu masih ada. Tuan-tuan rahmati Allah. Ya? Buka yang muka surat sebelah 227. Daripada Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin fid dunya kafafa. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad bekalan di dunia dengan sesuatu yang mencukupi. Melalui doa ini Rasulullah SAW menunjukkan bahawa orang yang berakal sepatutnya tidak penatkan diri untuk mencari harta lebih daripada keperluan. Nabi tak minta kaya, tapi doa Nabi meminta bekalan kat dunia ini mencukupi. Tak kurang, tak lebih. Cukup-cukup. Kenapa Nabi minta cukup? Jadi Ustaz, kenapa kita ada orang doa, Ya Allah, tambahlah rezekiku, Ya Allah. Banyakkanlah rezeki aku, Ya Allah. Ayat ini menunjukkan kalau kita meminta kepada Allah mencukupi, dan Allah sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur akan aku tambah. Maka biarlah yang mencukupi itu kita pandai syukuri, insya-Allah nanti Allah Ta'ala akan tambah sebanyak yang ada. Tetapi saya suka mengambil kalam Syekh Sya'rawi Mutawalli. Kalam ni semua kena ingat, ya. Syekh Sya'rawi Mutawalli sebut, kalau kita mampu meminta, mintalah. Tetapi kalau kita mampu berzikir, berzikirlah. Kalau kamu banyak meminta, lebihkan meminta itu lebihkan berzikir daripada kamu meminta. Maknanya kalau kamu rajin meminta, banyakkanlah juga berzikir. Dan lebihkan zikir daripada apa yang kamu minta. Sesiapa yang berzikir lebih daripada apa yang dia minta, maka kata Syekh Sya'rawi Mutawalli, Allah akan memberikan lebih daripada apa yang dia minta. Dia minta-minta, tapi zikirnya lebih banyak daripada apa yang dia minta. Di sini jelas menunjukkan, kata Syekh Sya'rawi Mutawalli, Allah akan beri apa yang lebih daripada apa yang dia minta. Dia minta begini, tapi Allah Ta'ala bagi lebih. Sebab daripada sentiasa berzikir kepada Allah. Minta tu boleh, tapi lebihkan zikir. Zikir tu lebih Allah suka. Kerana dalam setiap zikir sedang kita memuji Allah. Kalau suami puji isteri selalu, isteri jadi suka. Setiap apa yang nak diminta mesti diberi. Betul tak Kekanda Azrina? Wallahualam. Betul, insya-Allah. InsyaAllah. Nampak tu. Tapi sampai Allah ni tak dapat lagi lah Kekanda Azrina. Mungkin belum rezeki. Wallahualam. Masya Allah. Tabarakallah. Hak ni nak sebut lah. Kan kita kalau isteri dia, kita puji suami kita, bang, hari ni abang handsome lah. Hari ni kan bang, abang kan, itulah saya tak boleh cakap, kita puji ke suami kita. Apa suami kita kata? Ni ada lah ni, nak minta apa-apa ni, duk puji saja. Maknanya, zikir tu menunjukkan kita puji Allah. Banyak kita sebut nama Allah, menandakan hajat tak perlu.
Memang Allah tahu kita sedang meminta sesuatu. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Suji isteri, ya, Masya Allah. Tapi kalau puji hari-hari itu luar biasa. Adalah tu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ukuran yang mencukupi adalah tidak sama untuk seseorang. Dan tidak ada kebaikan dalam perkara itu memenatkan diri pada mencari harta. Tapi hakikat di akhir zaman orang lebih suka penatkan diri untuk mencari harta. Kerana kekayaan ini satu cara untuk kita dihormati. Dengan kekayaan ini, orang akan pandang tinggi. Tetapi itu bukan Rasulullah. Rasulullah tiada kekayaan. Makanan yang ada pada Rasulullah tak pernah boleh dibawa pada hari esok. Inilah Nabi SAW. Baik. Ukuran yang mencukupi adalah tidak sama untuk seorang dengan seorang yang lain. Kerana masing-masing mempunyai keperluan yang berbeza. Walau bagaimanapun, ukuran yang dipuji syarak ialah seseorang boleh kuat mengerjakan ibadat dengan ukuran harta tersebut. Maka setiap orang berbeza kuantitinya. Kata orang, kalau banyak perut, banyaklah kena guna. Maka kena lebih mencari. Cuma jangan sampai tak lebih ibadahnya. Lebih mencari, lebih banyakkan ibadah. Mencari sekuat mana mencari harta, sekuat jugalah kita mencari ibadah, melakukan ibadah. Setinggi mana kita mengejar nilai harta, setinggi itu juga kita mengejar nilai ibadah. Itulah yang sebaik-baiknya. Baik, tengok pada bawah tersebut. Menurut Syekh Al-Malawi pada nota kaki 243, faedah rahsia Nabi SAW. Tengok. Menurut Syekh Al-Malawi, sebagian ulama menyimpulkan bilangan 314 orang para rasul boleh diketahui daripada nama Muhammad. Pada kalimah mim, kenapa dia eja mim ya mim? Okey, baik. Kalau kita baca dalam tajwid, asal perkataan alif, lam, ya, fa. Kalau dieja dalam jawi. Sebab tu kalau ejaan itu huruf mim dipecahkan kepada jawi, dia jadi mim ya mim. Mim. Tengok, pada kalimah mim, 40. Pada kalimah ya, 10. Pada kalimah mim, ada 40. Dan pada huruf ha, 1 alif, ha, 8. Pada kalimah mim juga yang sama, mim ya mim, ada di situ 90. Juga mim 40, ya 40 sama juga. Pada dal ada 30. Semuanya 314 para rasul boleh diketahui daripada Nabi SAW. Cuma kalau kita nak tahu kenapa disebutkan mim 40 ataupun ya 10, alif tu 1, 8 tu ha, kita boleh buka dalam kitab Kifayatul Awam pada muka surat yang ke-6. Sumbernya lebih detail pada di situ. Bagaimana kiraan daripada ulama setiap huruf yang ada pada Nabi SAW. Kenapa mim tu dirujukkan sebagai 40? Kenapa ya itu dirujukkan sebagai 10? Kenapa alif 1, ha tu 8? Kenapa dal 4, alif tu 1, lam itu 30. Dalam Kifayatul Awam. Saya pun tak boleh nak buka, nak syarah dia sebab ada di Dira. Cuma boleh kita buka dalam kitab Kifayatul Awam, Kifayah Al-Awam, muka surat ke-6. InsyaAllah dia akan tunjuk kelebihan yang ada pada nama Nabi SAW. Baik, kata Al-Imam Syafi'i berkata tentang qana'ah. Iza ma kunta za qalbin qanu'in fa'anta wa malikud dunya sawa'u. Jika kamu mempunyai jiwa yang qana'ah. Qana'ah ni apa? Merasa cukup dengan apa yang ada. Kan? Ya, qana'ah ni seronok kalau kita merasa cukup dengan apa yang ada. Kita sebenarnya, kalau miskin, kita boleh tunjukkan miskin tu adalah sesuatu yang seronok. Kita kerja dekat office, kita boleh gambaran kerja tu seronok. Tapi kalau kita kerja jaga kebau,
Sebenarnya nampak kerja tu kotor. Tapi macam mana kita nak seronokkan dia? Kan kita tengok baru-baru ni, ada orang tu tangkap gambar budak kan, naik kebau. Kadang dia benda yang kotor. Tetapi bagaimana kita nak rasa seronok adalah kita perlu timbulkan rasa qanaah. Mewujudkan suasana syukur, merujuk dan dirahmati Allah. Sebab apa yang ada sekeliling kita ni cukup dah. Kadang yang tak merasa cukup tu adalah syahwat. Ibu-ibu kalau tak tidur atas katil, kalau tidur kat bawah pun nikmat. Letak bantal ataupun toto yang tebal, tidur. Seronok. Memang seronok. Saya sampai hari ni, hak ni cerita ni jujur. Saya tak tidur atas katil. Sampai lah ni, saya tidur atas lantai, tapi saya letak totok besar. Toto tu tebal lah. Tuan-tuan. Tapi memang seronok. Dia rasa nikmat. Kadang kita kata, apakah best sangat duduk kat katil yang crown dia, kan, dia punya belakang gitu kan. Kan? Padahal benda tu tak ada apa pun sebab tak ada orang yang takat gambar dekat dalam bilik. Betul tak? Betul tak saya sebut benda ni? Ada tak orang tengah tidur, dia rakam? Nak tunjuk dia punya katil crown tu. Sebab bilik tidur kita is privacy. So, kalau kita tidur, kalau kita pakai crown tu, adakah dia menyenyakkan tidur kita? Ustaz, bukanlah dia beli katil mahal tu sebab nak ambil gambar, Ustaz. Dia ikut, kadang mungkin dia nampak cantik, kan tempat tu untuk keselesaan. Betul lah. Tapi saya kata, tapi seronoknya tang mana? Saya sebut. Macam kita fikir, contoh, ke kandang Zrina sendiri, kita pergi kalau pergi kedai. Seronoknya tentang kepuasan. Betul, kepuasan. Betul lah saya sebut tentang kepuasan. Tapi kalau kita rasa benda tu adalah satu kepuasan, kita ada duit, no problem. Sebab tu saya cerita, saya suka tidur kat bawah. Sebab tidur kat bawah ni, dia tak ada side dia. Maknanya kalau kita guling pun sampai dapur, dia still tak jatuh. Sebab dia kat bawah. Tapi katil tinggi ni, dia kalau guling, takut-takut patah pinggang jatuh. Itu different dia. Kan? Sebab tu saya suka tidur bawah. Tak sedar tidur sampai atas. Contoh. Dah lah marah Mak Wan. Mak Wan ni suka marah saya. Betul lah. Tapi kalau saya ada rumah, saya pun nak ada katil crown tu. Sebab dia satu kepuasan. Dia satu kepuasan. Bila kita masuk, wah. Kan? Tapi kalau saya seronok kan. Kalau saya suka bilik saya, wallpaper Hello Kitty. Dia seronok. Sweet. Dia pink ni sweet. Dia sweet kan. Bila masuk tu, dia rasa macam, dia sweet lah. Dia macam nampak sweet lah. Dia suka marshmallow. Sweet lah tu. Tak sweet, bobo kasar. Alamak, dah ada yang komen. Tak naklah jawab. Jangan buka rasio. Nanti dimarah ni orang. Ustaz yang nak kabur sebenarnya. Tak, bukan saya cerita. Saya punya sekali, saya tidur 9 tahun saya tidur kat bawah. Saya cerita benda betul. Tapi saya cakap, kalau wallpaper dekat bilik saya peribadi, saya nak letak gambar Hello Kitty. Comel. Nampak sweet. Wallahualam. Okay, baik. Fa'anta wa malikud dunya sawa'u. Maka kamu dan raja dunia sama saja. Sebab kaya miskin, ada qanaah, kita semua sama. Wallahualam. InsyaAllah. Jangan lupa jemput kami makan nasi Arab, Ustaz. InsyaAllah. Nasi tu ada. Yang Arab ni tu tak jumpa lagi. Kalau dah jumpa, saya akan jemput. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Kalau masak kopok lekor pun boleh. Okay kan? Kopok lekor air sirap. Cukup lah. Jangan makan banyak-banyak. Nanti penyakit. Wallahualam. Baik. Jika keburukan. Kita sambung sikit lagi sebelum kita habis. Keburukan jika melebihi ukuran yang mencukupi. Jika lebih daripada ukuran yang mencukupi, maka ia membawa kepada 3 keburukan. Maknanya ukuran maksud yang melebihi itu adalah harta yang kita cari berlebih-lebihan. Yang pertama, mengajak kepada maksiat. Sahih. Hak ni saya tak tipu. Sebab dia ada duit, tapi dia tak tahu nak buat apa.
dia boleh membawa kepada jumlah ataupun mengajak pada maksiat. Itu sebablah orang kaya lebih mudah untuk melakukan maksiat dibandingkan dengan orang miskin. Sahih. Sebab orang kaya dia will do everything with the money. Ada duit dia boleh buat apa. Ini saya minta maaf ya. Saya antara kajian saya lah. Seorang doktor ni cerita dengan saya. Seorang datuk ni, dia beli perempuan. Maksud dia bayar pelacur lah. 10,000 satu malam. Sebab duit. Kan perkataan kita sebut sebagai perkataan sugar daddy kan? Kenapa wujud benda ni? Sebab orang kaya. Sugar daddy ni, dia menggunakan duit dia untuk memerangkap gadis-gadis. Supaya dapat memuaskan nafsunya. Sebab tu bahaya. Tidak berupaya melakukan maksiat adalah termasuk daripada memelihara diri daripada maksiat. Sebab tu kalau kaya sampai buat maksiat, kita perlu elaklah. Walau bagaimanapun bersabar untuk tidak melakukan maksiat ketika mempunyai harta adalah lebih sukar dibandingkan ketika tidak mempunyai harta. Sebab kita ada harta, kita boleh buat. Tapi kita sabar. Lebih tinggi hartanya. Maknanya harta yang besar kepada kita dapat sabar saat kita mampu melakukannya. Berbeza dengan miskin, dia memang tak mampu nak buat. Wallahualam. Yang kedua, mengajak untuk berseronok dengan yang harus dan halal. Apabila dia terbiasa dengan kelebihan yang ada, niscaya dia tidak kuat untuk meninggalkannya. Ia juga akan menyebabkan terlalu suka dengan harta. Nabi SAW sebut dalam hadis, anak Adam ni kalau beli satu lembah emas takkan pernah cukup. Mesti nak 2-3 lembah emas. Maka tidak akan pernah rasa cukup. Ia juga akan menyebabkan terlalu suka dengan harta apabila dia sudah suka dengan harta, nescaya ia akan menyebabkan melakukan beberapa kesalahan. Na'udzubillah. Hubbud dunya ra'sa kulli khati'ah. Sayang kepada dunia adalah kepala, maksudnya punca segala kesalahan. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Baqi dan Abu Naim. Sebabnya, ialah suka kepada harta membawa seorang kepada perkara syubhat, kemudian makruh dan kemudian haram. Baik. Kenapa suka pada harta menyebabkan kepada perkara syubhat? Sebab bila suka pada harta, dia mencari dalam sesuatu yang keinginannya tanpa mengira halal dan haram. Sebab suka pada harta. Yang penting dia dapat. Yang penting dia kaya. Yang penting dia masyuk. Bahasa orang muda kita sebut masyuk. Dia terlibat dengan syubhat. Syubhat ni sama-sama antara halal dan haram. Tetapi Nabi sebut dalam hadis 40 Imam Nawawi, Nabi menjelaskan bahawasanya sesiapa yang meninggalkan perkara yang syubhat, ia menjaga agamanya. Maka syubhat ini adalah perkara-perkara yang menjerumus kepada perkara makruh. Dan lama-lama setelah masuk pada perkara yang makruh, dan kemudian dia akan terjebak dengan haram. Sebab tu bila dah suka pada harta, dia tak kira daripada mana dia dapat harta tersebut. Sebab tu berjaga-jaga. Kita tak apa, dapat sikit pun tak apa. Macam saya mencari rezeki dengan mengajar. Saya mengajar ni, inilah rezeki saya. Orang tanya, Ustaz, majikan Ustaz siapa? Allah Ta'ala. Sebab tu kalau orang tanya majikan orang mengajar ni siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Kita bantu agama Allah Ta'ala, hak itulah majikan. Orang yang mengajarkan agama. Dia yang lebih banyak punya ni kekuasaan rezeki. Dia yang bagi. Sebab tu orang kata, Ustaz, kenapa ada ustaz-ustaz ni tapi hidupnya mewah? Tengok majikannya. Majikannya bukan biasa-biasa. Majikannya adalah pemilik seluruh alam. Pemilik segala apa yang ada di dalam dunia ni. Membantu agama Allah. Sebab tu besar ganjarannya. Wallahualam. Bukan minta kaya, tetapi rezeki tu ada. Sebab kita membantu agama Allah. Yang ketiga, lalai daripada zikrullah. Kerana lebihnya, banyaknya harta. Kan sebelum ni kita ada sebut tentang penyakit yang jangan ada pada kita, iaitu menghitung harta, menghitung kekayaan. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itu kan disebutkan dalam surat At-Takasur. Ini kerana hatinya sibuk memikirkan tentang pertengkaran yang terjadi dengan pekerjanya, sebagaimana keuntungan sibuk dengan dunia lah, sebab nak fikir ni. Kemudian hatinya sibuk memikirkan bagaimana nak jaga dan juga belanjakannya. Semua perkara ini boleh menyebabkan hati menjadi hitam, menghilangkan kejernihan
dan melalaikannya daripada zikrullah. Imam Sufyan As-Sawri berkata, man tasaddaqa min haram aw anfaqahu fi ta'atin fahuwa kaman yutahiru sabahu bil bauli. Sesiapa yang bersedekah atau menginfak dengan harta yang haram untuk perkara ibadah, maka ia seperti orang yang menyucikan bajunya dengan kencing. Faham? Kita ada harta haram tapi kita gunakan untuk perkara ibadah. Maka sama seperti orang yang menyucikan bajunya dengan kencing. Mana tetap juga kotor walaupun untuk ibadah. Wallahu a'lam. Dan Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah dilalaikan oleh perbuatan berlumba untuk mendapatkan sebanyak-banyak harta, anak pinak pangkat dapur sehingga kamu masuk ke dalam kubur. Tak disedarkan mereka dilalaikan dengan dunia, karut-karut seperti harta benda, pangkat, pengaruh dan anak pinak, dan kemudian tak sedar mereka sampai ke kubur. Di situlah kesedaran penyesalan yang amat buruk pada mereka-mereka yang dilalaikan dengan dunia. Wallahu a'lam. Kita berhenti takat tu dulu pada nota kaki keburukan sifat kedekut. Mungkin ada soalan daripada jemaah untuk bertanya, dipersilakan. Mak Wan jangan marah nak. Mak Wan pakai katil panjang pakai lah. Tak marah pun. Mak Wan nak pakai katil tebal pun pakai lah. Tak marah. Okey, baik. Ada soalan? Kak Wan, bagi soalan Kak Wan. Kak Ustaz. Ustaz, saya ada satu soalan. Minta maaf. Ada yang tanya tadi. Doktor Sadina. Bagaimana ada yang mengatakan contohnya daripada hadis At-Tirmizi juga, sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Kalau seseorang itu dia kaya, dia mungkin melakukan dosa dan dia menggunakan hartanya untuk menghapuskan dosa-dosanya sebab ada hadis yang mengatakan begitu. Itu yang banyak berlaku sekarang. Okey. Dan soalannya? Apa pandangan tadi ikut yang apa ni hadis ke yang Ustaz baca tadi yang daripada Imam Sufyan tu mengatakan kalau dia menginfakkan harta yang haram untuk perkara ibadah, ia seperti menyucikan bajunya dengan kencing. Bagaimana kita nak nikan dua tu? Okey, baik. Harta yang haram berbeza dengan harta yang tidak haram. Disebutkan oleh Imam Sufyan tentang harta yang haram. Orang harta yang haram tak boleh digunakan untuk ibadah, melainkan pada maslahah lain. Dia tetap mendapat dosa. Dan ketika dia memberi tak dianggap sebagai sedekah. Cuma duit yang dia ada tu atau harta dia ada, takkan dia nak buang. Maknanya dia boleh bagi pada sudut-sudut yang lain. Ditetapkan oleh ulama. Tapi tetap juga tidak dikira sebagai pahala sebab sumbernya itu adalah haram. Boleh Dr. Sarina? Ya, betul. Harta, punca harta yang diinfakkan tu betul. Doktor yang Dr. Sains sukan Ya. Oh ya, belum lagi kita bersemuka untuk fitness. Tak apa. Cukup ni. Betul. Sebab sekarang ni banyak macam tu Ustaz kan, kalau kita tengok keliling kita ramai sekarang ni mereka kaya raya, jadi mereka menginfakkan itu diinfakkan kepada sekolah-sekolah tahfiz yang kita tahu sumber mereka tu daripada sumber yang haram. Memang kalau dia ada ilmu, okey contoh doktor, saya patient, saya pesakit. Doktor, okey. Maknanya contoh kalau kita tahu agama, kita pergi bagi masjid. Tapi kita tak bagi tahu tu duit haram. So kita boleh gunakan untuk makan sebab kita tak tahu. Tapi contoh kalau kita pergi ke masjid, ni adalah duit saya main nombor ekor. Saya nak bagi kat masjid. Masjid boleh terima tetapi bukan tujuannya untuk ibadah. Tujuannya contoh bina tandas. Yang kedua buat longkang ataupun baik pulih. Tetapi sebahagian guru kami kata kalau boleh di luar kawasan masjid.
Maksud dia kawasan daripada ruang tempat orang berzikir ataupun ruang tempat orang sujud. Maknanya lorong-lorong tepi ke. Okey. Jangan beli kapet. Tapi kalau dia tahu duit tu tak haram. Duit tu haram. Kalau orang bagi duit tu haram tapi kita tak tahu. So bukan dosa kat kita. Dosa kat dia. Dan bila kita gunakan tak salah sebab kita tak tahu sumbernya. Takkan kita nak tanya orang tu. Betul tak Dr. Sarina? Sebab Betul lah tu Ustaz. Cuma kalau kita tengok sekarang ni ramai sangat. Boleh saya berani berkata ramai. Mereka mendapat harta daripada sumber yang tidak berapa betul. Tetapi mereka menggunakannya quote unquote ke jalan Allah lah dengan memberi kepada of course tahfiz tu tak salah. Dia tak tahu sumbernya kan. Orang bagi dia gunalah. kita ambil je lah, cuma yang salah tu dia. Dia tak ada ilmu dalam memberikan apa yang dia dapat. Bukan harta yang haram ni tak boleh diguna pakai. Dia boleh guna pakai Dr. Sarina, tapi dia ada tempat-tempat yang dipulihkan untuk menggunakan harta yang haram. Allahuakbar. Macam duit kita boleh bagi. Bagaimana harta yang bercampur, yang haram dan yang halal? Punca-punca yang haram dan yang halal. Dia bercampur ni lain cerita. Disebut sebagai syubhah. Dia ragu-ragu. Saya sebut dah tadi. Dalam hadis 40 Imam Nawawi sebut bahawasanya perkara yang ada campur disebut sebagai syubhat. Nabi SAW sebut meninggalkan syubhat itu lebih baik. Baik pada agamanya. Kerana syubhat ini boleh menyebabkan harta itu semakin ke arah makruh, kemudian ke haram. Sebab syubhat ni maksud dia ada sama-sama. Ada haram, ada halalnya. Sebab tu Nabi kata meninggalkan sesuatu yang syubhat itu untuk adalah satu kebaikan bagi agama. Jelas? Jelas Doktor? Saya nak Jelas. tanya sikit boleh tak? Saya nak tanya. Sebelum ni ada suami saya, dia jumpa duit tau. Dia jumpa duit jatuh dekat atas jalan. Lepas tu kita dah setahun kita simpan duit tu, kita dah war-warkan lah, tanya cari dia punya tuan dia, tapi kita tak jumpa. Lepas setahun suami saya hantar dekat Baitul Mal. Hantar dekat sana, dia bagi receipt je lah. Tapi bagi tahulah dengan diorang yang duit tu duit jumpa, bukannya duit suami lah, macam tu. Macam mana tu hukum dia? Diorang boleh guna ke? Lepas tu satu hari, takutlah. Satu hari orang tu datang balik, jumpalah, orang tu jumpa, dia tengok post kita yang lama-lama tu, dia cari kita untuk tuntut balik duit tu. Macam mana tu? Berapa ringgit tu? 1,000 lebih. Dia kemungkinan itu duit gaji tau, sebab dekat kertas tu dia ada tulis duit duit dia macam gaji lah, ada potong-potongnya. Jadi kita pun risau tu duit orang kan, 1,000 lebih tu. Jadi kita adalah sebulan 2 lah kita carilah, kita tanya-tanya orang, kita post dekat Facebook kan, tapi tak ada respon. Okey, baik. Kalau tak ada respon, cik kena bagi tahulah cerita sebenar dan beritahu duit tu kat Baitul Mal. Dan dia kena urusan dengan Baitul Mal lah. Tapi Baitul Mal dia boleh bagi balik ke duit tu? Saya tak pasti. Tapi dia kena cerita dekat Baitul Mal lah. Okey. Sepatutnya jangan hantar Baitul Mal dulu. Hantar balai polis pun tak apa. Hantar dekat masjid pun tak apa. Kita orang tak tahu masa tu. Sebabnya macam kira kita pegang duit tu, kita pun tak tahu sama ada orang tu pun macam, yelah kita kalau hilang duit kan mungkin cakap, siapa lah yang ambil duit ni kan. Dia macam mendoakan siapa yang ambil tu, hidup dia tak bahagia. Contoh macam tu lah. Tapi memang masa simpan tu adalah sesuatu yang macam berat lah rasa. Kalau Jadi saya kita jadi tanya, tadi Bunda Hanan, saya akan terus direct pergi ke masjid dan saya akan cakap duit yang saya jumpa ni jumlahnya sekian, saya pun ke FB dan saya tinggalkan di pihak masjid sekian dan sekian. Itu lebih selamat. Okey. Tapi itulah, duitnya dah dekat Baitul Mal. So sudah minta Baitul Mal balik lah. Itulah nantilah kalau lah satu hari yang jadi macam tu, biar dia orang berurusan lah dengan Baitul Mal. Urusan lah. Wallahualam. Okay, baik. Saya rasa ASB tu saya dah jawab.
Pak ada soalan kat chat room. Saya ingat Ustaz tak nampak. Okay, sila Ustaz. SB ni macam mana? Susah nak sebut. Kebanyakan ulama juga sebut Terima kasih Ustaz Terima kasih atas penjelasan dia. Syubhah ni ragu-ragu. Saya dah sebut sama juga. Apa yang disebutkan oleh Dr. Sarina tadi samalah. Apa yang saya sebut. Dia kata fatwa ini saya mengharuskan. Fatwa dengan pendapat jumhur berbeza. Ya, fatwa dengan jumhur berbeza. Sebab tu saya kata syubhat ini tidak mengharamkan, ia tidak menghalalkan. Cuma dia ada samar-samar, itu saja. Dan Nabi kata meninggalkanlah apa yang ragu-ragu, itu saja. Saya tak kata halal, saya tak kata haram. Saya ulang balik, samar-samar disebut sebagai syubhat. Wallahu a'lam. Cukup. Takat tu. Kita tutup Ustaz ya. Silakan. Okey, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Terima kasih banyak-banyak semua jemaah kerana setia dalam kuliah Gema Nur Iman. Dan jangan lupa kita akan bersama lagi untuk kuliah Maghrib bersama dengan YAA Datuk Haji Abbas untuk pengajian Tauhid, dan kuliah Isyak bersama dengan Ustaz Haji Muhammad Naim untuk nasihat buat hati. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala izinkan kita untuk terus berada di dalam kuliah ilmu. Sesungguhnya dengan ilmu sahaja kita akan menjadikan diri kita sentiasa lebih baik dari semasa ke semasa, insyaAllah. Mohon Ustaz tutup atau tangguhkan kuliah kita petang ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dipersilakan Ustaz. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi di pertemuan akan datang.